السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat pada malam ini untuk menyambung semula pengajian kita berdasarkan kepada buku kita ini, iaitu hadis-hadis yang dikumpulkan berhubung dengan teguran ataupun panduan nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 pada muka surat 49. Hadis 12 muka surat 49 daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kita tengok hadisnya, kemudian kita syarah sedikit manfaat daripada apa yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, Ja'a rajulun wan nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nas yawmal jumu'ah faqal sallaita ya fulan qal la qal qum farka' rak'atain atau kama qal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud ataupun terjemahan dia? Kita tengok dulu yang ada dalam buku kita ni. Ja'a rajulun, telah datang seorang lelaki, wan nabiyyu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana lelaki itu datang masuk ke dalam masjid, yakhtubun nas yaumal jumu'ah, Nabi sedang berkhutbah. Faqal, Nabi tanya kepada lelaki tersebut, sallaita ya fulan, adakah engkau telah salat wahai fulan? Ini salat tahiyatul masjid, sebab dia baru sampai ke masjid. Macam mana kita tahu dia mari masjid? Kerana hari itu merupakan hari Jumaat dan Nabi ketika itu sedang berkhutbah. Nabi stop, tengah-tengah duk berkhutbah tu Nabi berhenti. Nabi tanya kepada lelaki ni, adakah engkau telah salat wahai fulan? Jawab lelaki ni, la. Dia kata, tak, aku belum salat. Maksudnya dia masuk, dia terus duduk lah. Nabi nampak, Nabi tegur dia. Itu yang masuk hadis ni dalam hadis-hadis yang Nabi tegur sahabat. Pasal apa hadis ni masuk dalam apa dia ni, himpunan hadis-hadis teguran ni? Pada kes ni lah, yang mana Nabi SAW tegur dia, tanya dia, kau dah salat ke? Dia kata belum. Qum, Nabi kata sekarang kau bangkit. Maksudnya dia dah duduk lah.
Sebab Nabi suruh dia bangun. Nabi kata bangun. Qum, kau bangun. Jadi semua orang yang ada masa tu dalam masjid tengok, dengar dan saksikan kejadian tu hari Jumaat. Bangun. Tapi kalau kita jenuh tu imam duk suruh menggik kan, banyak main sayuk. Mayang menggik. Elok duk baca sikit khutbah ujung. Mayang menggik. Pasal dia duk main. Sekarang PKP ni bila apa masuk waktu dia tutup pagar, tutup pintu, mungkin tak boleh masuk lah. Tapi kalau kita tengok berdasarkan hadis ni, imam boleh tegur. Imam boleh tegur. Tapi itulah masalah kita dalam masyarakat kita, khususnya dalam budaya orang Melayu, an-nasihah. Nasihat ini masih dianggap suatu benda yang berat atau benda yang sensitif. Kan? Kalau tu imam tegur sikit, dia nak mebal. Dia nak kan? Dia tak, belum ada lagi budaya di kalangan orang Arab yang sangat terbuka, yang sangat berjiwa besar, yang dia kalau teguran itu berhubung dengan perkara yang dia memang salah, dia dengar dan dia perbetul. Tapi dalam masyarakat orang Melayu, mungkin kerana budaya kita, adat kita, kebiasaan kita, dia anggap itu suatu perkara yang macam nak memalukan dia atau nak menjatuhkan ayat muka dia lah. Walhal benda itu berhubung dengan hukum. Bayangkan kalau tu imam tegur hari Jumaat, hang mengiang tak ke? Tak. Mengiang lu. Apa ni? Tak ketahuan pala ekor. Itulah. Kan? Jemaat baru nak cuih mai. Tu pun bini perambat mai, tu tidak tak mai. Yang tu imam pun. Tak mai terus silap pula tumbuk depan masjid tu. Kan? Bukan tak ada masjid dekat-dekat dengan tuan-tuan tumbuk. Kalau dekat ni, belah luar lah. Kan? Sensitif. Sebab dia tak nampak apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Kan? Abu Ruqayyah Tamim. Nabi kata ad-dinun nasihah. Agama itu adalah kamu saling tanasuh. Tanasuh artinya dua pihak saling nasihat menasihati. Mereka tanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa? Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi walil mu'minin wa ammatihim. Untuk Allahnya, untuk Rasul, untuk kitabnya, untuk orang Islam, untuk para pemimpin, nasihat. Kan? Mungkin barangkali dia tak tahu. Kan? Jadi kita nak kena budayakan budaya tanasuh, iaitu saling nasihat menasihati, apatah lagi berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia masuk ni, Nabi tengah duk khutbah. Nabi kata, "Engkau salat ke tidak?" Dia kata, "Belum." Nabi kata, "Bangun dan salatlah 2 rakaat." Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksud hadis ni daripada sudut statusnya sahih. Cuma beberapa perkara yang tak ada dalam hadis ni, tapi ada dalam tambahan hadis lain, riwayat yang sama. Soalan yang pertama, siapa lelaki ni? Dalam riwayat ni dia tak sebut dalam teks ni dia tak sebut. Tapi kalau kita tengok, nama lelaki ni memang ada disebut dalam hadis Muslim yang daripada Jabir. Mungkin diringkaskan hadis ni. Ja'a Sulaik al-Ghatafani. Nama lelaki ni Sulaik. Sulaikun. Sulaik. Tapi tak apalah. Tuan-tuan tak tahu nama pun sebenarnya tak memberikan apa-apa kesan. Cuma kalau memang ada disebut lelaki yang datang duduk pada hari Jumaat ni namanya Sulaik al-Ghatafani.
Dia datang ketika mana Nabi SAW tengah khutbah. Dia lewatlah. Cuma dalam hadis ni dia kata farka' raka'atain. Bangun dan buat 2 rakaat. Tetapi kalau kita tengok ada tambahan wa tajawwaz. Dia tak ada dalam teks ni, tapi dalam teks kalau kita tengok yang penuh, teks penuh dia tu ada wa tajawwaz. Apa maksudnya? Kau salatlah 2 rakaat dalam keadaan yang ringkas, dalam keadaan yang tajawwaz, dalam keadaan yang cepat, ringkas, supaya engkau boleh duduk dan mendengar istima', mendengar khutbah. Tetapi pengecualian tak diberikan oleh Nabi. Maksudnya dia main-main tengok orang duduk khutbah, dia duduk teruslah. Tak. Dia tetap kena salat. Tak dapat tidak, salat tahiyatul masjid itu dituntut ke atas dia. Okey. Dan kalau kita tengok apa yang disebut oleh para ulama, antaranya apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Nawawi, dia kata apa? Dia kata hadhil ahadith. Dia kata hadis-hadis yang menceritakan tentang masuknya lelaki ni dan hadis-hadis yang lain, dia kata menjadi dalil yang sarihah, dalil yang jelas. Apa dia? Dalil yang jelas berdasarkan kepada pandangan di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, pandangan Imam Ahmad, pandangan Ishaq, dan juga di kalangan ahlul hadis. Idza dakhala al-jami', apabila masuknya seseorang itu ke dalam masjid pada hari Jumaat, masjid yang didirikan Jumaat, pada hari Jumaat, wal imam, dan dalam keadaan imam itu sedang berkhutbah, yustahabbu. Sekali kita bahas sikit hukum salat tahiyatul masjid ni. Cuma dia kata apa? Yustahabbu lahu an yusalliya. Disunatkan kepadanya masuk ke dalam masjid walaupun imam tengah duk khutbah, disunatkan kepadanya, dituntut kepadanya untuk tetap mendirikan salat 2 rakaat sebagai tahiyatul masjid. Dan kata Al-Imam Nawawi, pandangan di dalam mazhab kita, mazhab Al-Imam Syafi'i dan mereka yang sependapat, mengatakan wa yakrah, hukumnya makruh. Makruh apa? Al-julus, duduk sebelum salat. Jadi kalau orang tanya apa hukum kita duduk di dalam masjid tanpa kita mendirikan salat tahiyatul masjid, berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Al-Imam Nawawi, makruhlah. Makruh, dibenci. Perbuatan itu dibenci tanpa uzur. Maksudnya dia duduk tak ada sebab, dia tak mau semayang, mari-mari masuk duduk. Wa yakrah, dibenci. Dan kata Al-Imam Nawawi juga, hendaklah ketika dia salat tahiyatul masjid itu berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar supaya dia meringkaskan salat tahiyatul masjid tadi untuk dia mendengar khutbah. Ini juga dikatakan mazhab Al-Hasan Al-Basri dan juga daripada kalangan salaf minal mutaqaddimin. Maksudnya di kalangan para ulama, para sahabat, para tabi'in, mereka memang sependapat dalam bab inilah, iaitu satu orang yang masuk ke dalam masjid walaupun imam sedang berkhutbah, dia tetap tidak gugur, ditarik tuntutan ke atasnya untuk melakukan tahiyatul masjid. Kemudian kalau kita tengok juga ulasan An-Nawawi dan ulama-ulama yang lain, sekiranya orang yang masuk pada waktu imam sedang khutbah, yang kita tahu khutbah itu daripada syarat Jumaat.
Kalaulah masuk imam tengah khutbah, tetap dituntut ke atas kita mendirikan tahiyatul masjid, maka kata para ulama, selain daripada itu, lagilah aula, lagilah sangat-sangat dituntut untuk kita tetap tahiyatul masjid. Umpamanya apa? Majlis ilmu. Umpamanya tuan-tuan lewat, belum salat, tuan-tuan dah salat di rumah ke, di mana ke, mari orang tengah duduk majlis, ada apa, majlis ilmu ke, apa ke, salat 2 rakaat. Kerana apa? Kerana kalau yang khutbah tu pun tak ada excuse, tak ada pengecualian. Yang bawah pada khutbah majlis ilmu ni bukanlah syarat semayang ke, syarat sah salat ke, syarat Jumaat macam khutbah tu. Itu pun kita tak boleh tinggal yang Jumaat tadi, yang khutbah tadi pun kena buat. Nabi suruh qum farka' raka'atain, bangkit salat. Maka yang lain daripada itu juga tidak ada keringanan. Itu apa yang disebut oleh para ulama. Okey. Itu poin yang kita nak sebut. Baru satu, banyak lagi ni. Okey. Kemudian kita tengok juga, apakah hukum salat tahiyatul masjid? Apakah hukum salat tahiyatul masjid? Okey tuan-tuan. Di dalam hal ini, sekali lagi ulama berbeza pendapat. Khilaf di kalangan para ulama tentang hukum tahiyatul masjid. Majoriti ulama kata dia sunat. Sunat yang dituntut. Sangat dituntut lah. Tetapi dia tidaklah sampai kepada hukum berdosa. Okey, tak apa. Tapi tuan-tuan, sebelum kita nak cerita panjang, saya nak sebut sikit. Kalau kita baca hadis-hadis tentang suruhan, perintah, arahan ataupun penekanan Nabi kepada tahiyatul masjid, kita akan dapati Nabi sangat menjaga dan sangat menitik beratkan. Sehingga Nabi kata jangan duduk selagi tak tahiyatul masjid. Bahkan orang yang dah duduk, Sulaik Al-Ghatafani tadi ni, walaupun dia dah duduk, Nabi kata, "Kum, kau bangkit, kau salat dulu." Sekali baca, sekali dengar, sepintas lalu, kita akan dapati macam benda ni berat nak kebelah wajib. Berat sampai kena kebelah wajib. Pasal Nabi kata bangkit. Kalaulah benda tu tak berat, mungkin Nabi bagi keringanan dan tentu lebih fokus kepada khutbah, ataupun tak apalah, dia tak semayang pun bukan ada apa, dengar khutbah tu lebih besar, lebih berat. Tak. Okey. Cuma tuan-tuan, majoriti ulama di kalangan apa dia ni, imam-imam, mereka kata kita nak kata salat tahiyatul masjid ni wajib, tidaklah begitu kuat. Kerana ada hadis lain yang menunjukkan bahawa yang wajib ni 5 waktu. Sebab itu kalau orang tanya tahiyatul masjid ni apa dia? Sangat dituntut. Maksudnya kalau tak ada sebab, hatta kan kalau kita dah duduk, kita bangkit buat. Sehingga kata An-Nawawi, jaraknya tidak terlalu panjang. Kita duduk ke apa ke, tak terlalu panjang. Tapi kalau dah duduk lama dah, gugur. Tak dituntut dah. Tapi tuan-tuan, ulama kata, kalau kita tengok pada hadis Badui mai tanya Nabi, Nabi tak sebut tahiyatul masjid. Hadis tu dia jadi hadis besar dalam bab nak tentukan hak mana wajib dengan hak mana sunat. Apa dia hadis tu yang semua tuan-tuan hafal, yang tuan-tuan semua ingat, tuan-tuan biasa mengaji semua dah? Datang satu orang Arab Badui mai tanya dekat Nabi, "Ma faradallahu alayya minas salah." Dia mai dekat Nabi, dia tanya satu soalan yang sangat terang, yang sangat jelas. Apa dia? Ma faradallahu alayya minas salah. Apakah sembahyang yang
Tuhan wajibkan kepada kita. Farada. Apakah semayang? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kan, hadis tu kalau tak salahnya, dia tanya Nabi, apakah semayang yang wajib? Ada tak Nabi sebut tahiyatul masjid? Nabi kata semayang yang wajib 5 waktu. Lepas tu Nabi kata apa? Melainkan kalau hang nak tambah. Jadi kata ulama, berdasarkan hadis ini, inilah hadis yang telah jelas kepada kita bahawa selain daripada 5 waktu, sunat rawatib ke, tahajud ke, apa ke, dia masuk dalam kategori tatawwu' atau kategori nawafil, sunat. Pasal itu kita tengok, kita sebut apa? Salat sunat tahiyatul masjid. Salat sunat wudu. Salat sunat apa lagi? Kita letak salat sunat kerana sunat itu maksudnya hukum dia, siapa yang buat boleh pahala, tapi siapa yang buat tidaklah diazab dan tidaklah dikira berdosa. So tuan-tuan nak buat ke tak? Nak buat ke tak? Kita kena buatlah, kan? Walaupun benda tu min bab daripada bab-bab yang tidak wajib, tetapi kita tengok hadis ni Nabi stres, Nabi suruh dia bangkit sembahyang Jumaat ni. Nabi berhenti khutbah, stop, kerak tengah-tengah tu, bangkit. Nampak? Sekejap lagi kita bincang balik lagi. Okey. Jadi sekarang tuan-tuan jelas Jelas. Yang kedua, poin yang kedua yang kita nak bincang di sini apa dia? Betapa cantik dan hikmahnya sikap dan sifat seorang nabi yang patut dicontohi oleh kita semua. Perangai apa? Sebelum Nabi memberikan teguran, sebelum Nabi memperbetulkan kesilapan, sebelum Nabi memberikan apa-apa arahan, Nabi terlebih dahulu bertanya. Tengok, sebab itu kata para ulama, sebelum kita nak jatuh hukum atau al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, sebelum kita nak tegakkan apa-apa, kita kena soal siasat. Kena tabayyun. Apa dia tu tabayyun? Kena semak. Tathabbut. Apa tu tathabbut? Tathabbut ni maksudnya kena cek. Kena soal selidik. Sebelum kita nak tembak, nak sembok, nak serbu, apa segala makneka sebutlah. Sebelum kita nak pergi kepada peringkat nak tu, kita kena tanya dulu. Boleh. Kita balik tengok, bini kita duduk tidur. Balik masjid, bini duduk tidur. Walhal dia dah manggil semayang. Kita jangan duk kata apa, tanya dia dulu. Hang semayang dak lagi? Dia tak semayang dah, penin tidur balik. Ini tak dan tanya apa, pi ambil ayak, jurui, angkat, lempar. Dia kata apa siapa? Dia kata hang duk lena tak semayang. Tanya dulu sepatah, orang mayang dah, orang lena balik penin. Nampak? Tanya dulu, jangan duk sembok tak tahu malah. Macam masjid ni ada apa, kawasan luar. Mana tahu dia semayang dah di luar. Kita duk hangat ni, hadis tahiyatul masjid baru dengar ni, duk hangat lagi ni. Kawan tu masuk. Hang bangkit. Kawan tu pun tengok kata, pasal apa? Ada pula masuk masjid tak semayang. Hang tak tahu kata Nabi suruh semayang. Saya semayang dah di luar tu, tak semayang lah dalam, takut ganggu. Sampai-sampai semayang dulu baru saya masuk. Tak kemalu ya. Sebab itu, sebelum kita nak tembak, peluru kena ada. Lepas tu pastikan sasaran yang benar. Sekali bila kita tembak, takut sasaran tak kena, kita saja boleh malu. Maka sebab itu kita kena tanya. Kita sebelum kita nak iqamah, nak tegakkan satu benda, kita siasat dulu. Cek dulu, betul tak betul. Macam mana cerita dia? Apa cerita dia?
Lagu mana keadaan dia? Kan? Itu apa yang Nabi SAW. Sebab saya tu Nabi kata apa? Dalam kita nak melaksanakan al-amru bil ma'ruf, nak suruh orang buat baik, nak cegah orang buat jahat, syarat yang pertama adalah ilmu. Kena ada ilmu. Ilmu tu maksudnya benda yang kita nak tegur tu betul ke salah. Sekali kita duk kata salah, kata betul. Itu pun satu masalah juga. Maka sebab itu hadirin mukminin, kita hendaklah mencontohi Nabi. Sebelum baginda memberikan apa-apa teguran, baginda menyoal siasat. Nabi dia, "Sallaita, kau dah semayang ke?" Dia kata, "Belum." La. Maknanya clear dia tak semayang. Baru Nabi kata, "Kau bangkit, kau semayang." Tanya dulu. Kan? Okey. Bulan puasa tengok kawan tu pergi beli nasi. Dia tanya dulu, tak usah. Macam tak? Beli kat anak dia ke? Beli kat bini dia ke? Kan? Anak 8 awal. Anak berapa orang? 3. Tu 4 bungkus. Beda tambah. Anak bukan kuat. Tanya dulu. Kan? Mungkin gastrik ke apa ke, musafir ke apa ke, kan? Sangka, dia panggil husnudzan, bersangka baik. Bila kita tengok satu benda yang kita, kalau boleh kita sangka baik, kita sangka baik. Melainkan benda yang memang tak elok sungguh, kita tak boleh dah duk sangka baik lagi, kan? Nampak? Okey. Seterusnya tuan-tuan, apa lagi perbincangan yang dibawa oleh para ulama? Okey, sekarang ni kita tengok. Berhubung dengan tahiyatul masjid ni, okey, ada beberapa isu. Pertama, apabila kita masuk ke dalam masjid, Nabi SAW suruh kawan ni dia buat 2 rakaat. Maksudnya tahiyatul masjid berapa rakaat? 2. Kalau dia buat 1, dia kata, "Ustaz hari tu tak ada nah, kalut sangat. Nampak macam khutbah nak start, majlis pun nak start, saya mau main tengok, 1 lah." Tak boleh, 2. Tak apalah, ada juga semayang, kira okey lah. Jangan duduk terus. Kawan tu lagi teruk, main-main duduk terus. Saya kurang-kurang, walaupun tak 2, 1 kira okey pada dia. Tak boleh. Sebab salat ni paling kurang, salat sunat paling kurang, salat ni paling kurang rakaatain, 2 rakaat. Kecuali salat witir, yang tu dia panggil kes terpencil ataupun kes yang luar daripada kebiasaan. Tapi apa yang dikatakan salat sunat ni 2. Pasal tu Nabi bila dia sebut salat malam, dia kata apa? Salatul lail mathna mathna. Salat malam itu 2 sampai Nabi kata kalau dekat nak subuh, kamu takut azan subuh, maksud nak habis, nak masuk waktu, kamu tutup dengan witir. Maksudnya paling kurang 2. Berapa banyak tak disebut dalam hadis. Tapi paling kurang 2. Okey. Nampak? Sekarang tuan-tuan, perkataan Nabi, "Kum warka' rak'atain", bangkit dan rokok 2 rakaat, menunjukkan apa? Menunjukkan dia satu semayang yang apa sahaja yang kita buat, dia kira tahiyatul masjid lah. Janji kerana kita masuk ke dalam masjid. Dia panggil semayang apa ni? Sembahyang zawatul asbab. Sembahyang yang dilakukan di atas sebab tertentu. Sembahyang sunat ada berapa jenis? 1, sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak. Mutlak ni apa? Sembahyang yang boleh dibuat tanpa sebab. Macam sembahyang malam tadi lah yang Nabi kata 2. Kan? Ataupun sembahyang Jumaat. Bukan sembahyang Jumaat yang Jumaat tu. Sembahyang sebelum imam. Okey. Tuan-tuan mari ke masjid, tak ada qabliyah Jumaat.
Sebab apa tak ada qabliyah Jumaat? Pasal bila Nabi naik mimbar khutbah, qabliyah Jumaat tak ada. Tetapi ada hadis yang Nabi SAW suruh kita bila mari ke masjid hari Jumaat, kita salat dua sampai bila? Sampai imam naik. Tuan-tuan mari awal ke masjid, tuan-tuan buat dua, habis dua, buat dua. Tak kat mana? Ikut larat, ikut mampu, berapa banyak, ikut suka. Bilakah dia punya tarikh waktu dia tamat? Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan pun stop nanti. Kan? Yang tu bukan qabliyah, yang tu sunat. Dua. Sampai imam naik mimbar. Satu lagi dia panggil zawatul asbab, yang kita tak boleh buat melainkan kena ada pasal. Kena ada sebab. Apa dia? Seperti masuk masjid. Bila kita masuk, adalah sebab. Kalau tak masuk, boleh tak nak sembahyang? Tak boleh. 3 bulan PKP, tak boleh main masjid. Rindu tahiyatul masjid. Buat di rumah. Sahaja aku sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Boleh tak? Tak boleh lah. Pasal dia rumah, dia kata, lama tak buat tahiyatul masjid ni, rasa tak apa-apa nak sedap, tak apa nak ni. Dia nak buat, tak boleh. Kita masuk ke masjid, baru kita boleh buat. Lepas tu dia akan tanya pula, lo ni macam mana ustaz? Yang ni masjid pun tidak, surau pun tidak, markas. Aku mana? Lo ni ada orang dia kata kita nak tahiyatul masjid macam mana ni? Surau ke apa ke? Okey, ni pun satu isu juga. Tahiyatul masjid, nama pun tahiyah. Tahiyah ni maksudnya penghormatan. Tapi bukanlah kita buat tu kerana kita hormat masjid tu. Kita buat tu kerana titah perintah Allah. Sekali tuan-tuan silap faham pula, masuk masjid besar buat, masuk masjid kecil tak buat. Dia kata pasal faham duduk. Nak hormat pun tak padan, lekeh sangat masjid pun. Kacau. Dia masuk masjid tu besar, gah. Kubah punya besar. Dia kata yang ni bau padan nak buat tahiyatul masjid. Bau padan nak hormat lagu mahligai. Dia bukan kira tu, dia kira Nabi kata bila masuk masjid. Okey. Lo ni kita akan ada isu tentang tempat dari sudut nama dia. Sebab itu dalam kaedah hukum dia kata tak diikat pada nama, tapi diikat pada tujuan. So tuan-tuan boleh bubuh nama apa pun, tetapi yang dia kira nak jatuh hukum, ni kaedah. Contohlah, kita tak mau buh masjid titik bandar, tapi kita buat tu untuk masjid, untuk mayang. Kita buh komplek Islam Haji Yusof. Contoh kan? Kita buh nama komplek Islam, komplek Islam, bukan nama masjid. Nama dia komplek Islam. Orang akan tanya, ustaz, dia buh komplek Islam, pusat Islam, macam mana ustaz? Kita nak mayang tadi tu masjid. Okey, kita tanya, komplek Islam tu apa fungsi dia? Masjid lah, dia mayang. Cuma atas tu dia buat library sikit, bawah ada dewan kuliah, tapi main cost dia, main dia punya bisnes dia tu semayang lah. Maka sebenarnya itu adalah masjid. Dapat tak? So dia kata tak kisahlah apa nama pun kamu bubuh, dalam kaedah dia kira maksud tujuan buat, tujuan tempat tu. Okey, nampak? Kalau kita buat masjid, kita tak boleh ambil zakat tau. Tak boleh bayar zakat kat masjid. Pasal masjid tak termasuk dalam asnaf. Kita mungkin boleh tukar sikit komplek Islam. Bila komplek Islam, kita boleh letak bawah fi sabilillah. Pasal di sini ada tadika, ada pusat asuhan. Nampak? Dia adalah dia punya sikit teknikal dia tu. Okey. Sekarang ustaz, yang ni nama dia surau. Ada tak tahiyah surau? Okey. Nak bagi mudah kita faham dalam isu ni, senang ya. Di dalam fiqh, di dalam hadis, di dalam Islam hanya ada 2 istilah. Satu dia panggil apa?
masjid. Masjid ni isim makan. Bukan makan nasi tu. Kata nama tempat. Pasal apa makna masjid? Masjid, apa nama masjid? Masjid apa maksud masjid? Tempat sujud. Tapi bukan kita main sujudnya. Kita main rokok, marka'. Kita tukar lagi ustaz noh. Buah masjid, kita marka' titik bandar. Apa dia ni? Mangkak apa ni? Dak. Kami tempat rokok. Dia pasal apa tempat masjid? Pasal apa dia pilih masjid? Kenapa dia pilih perbuatan sujud? Tuan-tuan pun boleh faham ingat noh. Sujud a'zam, paling besar dalam perbuatan seorang hamba adalah sujud. Sujud ini lambang hamba. Kenapa? Kerana tidak ada perbuatan yang lebih menunjukkan betapa hina dinanya kita di hadapan Tuhan melainkan sujud. Sujud itu lambang hina, lambang tunduk, khudu', lambang kata kita tu adalah hamba. Sebab apa? Tidak ada perbuatan di mana kepala lebih rendah daripada punggung. Punggung tu tempat apa? Keluar najis. Bila kita sujud, tempat yang paling tak elok lah, tempat keluarnya najis tu lebih tinggi daripada kepala kita. Dan kita ni, kepala ni adalah lambang kemuliaan ni. Kan, kepala kita pasal tu dia duduk di atas. Kita letak kepala kita di bumi sebagai tanda kita hamba. Dan sebab itu Nabi kata, tidak ada tempat yang paling dekat, akrab bainal ab war rabb, di antara hamba dengan Tuhan, melainkan ketika sujud. Sujud ni memang hebatlah. Pasal itu kita disuruh banyakkan doa dalam sujud. Fajtahidu fid du'a. Kamu sujud, masa sujud tu kamu doa banyak-banyak. Bukan sujud terakhir, semua sujud. Tapi imam tak boleh lah. Kalau dia jadi imam, dia tak boleh sujud lama. Saatnya orang panggung tengok, awak tu imam ni, aku darah naik kepala ni. Awak jadi gimana ni? Kan? Macam Nabi kan? Cucu dia naik atas belakang, sahabat panggung tengok. Ataupun kan ada kes terlena masa sujud. Kan? So kita kena tengok. Nabi ni bila dia salat malam, berdiri lama, rokok lama, sujud lama. Bukan berdiri saja lama, semua lama. Okey, boleh? Dapat? Okey. So masjid ni, dalam Islam masjid apa dia? Satu, tujuan dibina untuk salat. Mana-mana tempat yang kita buat, yang kita bina, yang kita dirikan dengan maksud untuk didirikan salat, maka dia masuk dalam masjid. Kemudian para ulama memasukkan apa? Untuk nak dapat title masjid itu, dia mestilah wakaf. Dia mestilah diwakafkan. Dia mestilah serah. Dia tak boleh hak milik. So mana-mana bangunan, mana-mana tempat, mana-mana kawasan yang digazetkan untuk tujuan salat semata-mata dan diwakafkan, maka kalau ikut pada takrif tu dinamakan masjid. Walaupun kita mungkin bubuh komplek ke, pusat ke, apa ke, tapi dia akan jadi masjid. Bila dia jadi masjid, maka seluruh hukum hakam masjid, tak boleh orang haid masuk berdasarkan setengah mazhab, tak boleh orang junub, ada boleh i'tikaf. Maksudnya nak terpakainya rule, regulation, undang-undang masjid tu, dia kena jadi masjid dulu. Dia kata, hang i'tikaf mana? Aku tak nampak pun. Aku i'tikaf di rumah. Tak boleh, tak sah. I'tikaf di pejabat boleh? Tak boleh. Aku, dia kata, kalau duk menega nasi ayam bulan Ramadan, tak ada nak main masjid, aku i'tikaf di kedai aku. Tak boleh. Pasal Quran kata, wa antum akifuna fil masajid. Itu yang, apa dia ni, orang menikah 2 bulan puasa untung. Pergi mana malam? Masjid. Dia tidak mau bini muda. Dia kata, i'tikaf masjid. Aku nak duduk di rumah dengan hang, tapi tak boleh pasal Quran suruh pergi masjid. Cek dengan Tok Imam, ada di masjid. Nak muhur pun bulan puasa. Kalau bulan lain saya muhur no. Wa antum akifuna fil masajid. Dia kena masjid. Okey.
Yang kedua dia panggil musalla. Musalla ni tempat semayang. Dalam hadis Nabi salat hari raya di musalla. Musalla ni bukan masjid. Pasal itu musalla, kalau tuan-tuan pergi salat di musalla, tanah lapang, kawasan lapang yang digunakan untuk semayang istisqa, semayang apa? Raya. Tak ada tahiyatul masjid. Maksud pi boleh duduk terus. Orang ada haid pun boleh pi. Tak ada masalah. Musalla bukan masjid. Jadi bila musalla bukan masjid, tak ada hukum hakam masjid. Jadi dalam Islam dia hanya ada dua ya. Masjid dengan musalla. Okey. Surau ni istilah Melayu. Saya pun tak tahu apa beza masjid dengan surau. Cuma mereka kata masjid besar, surau kecil. Tapi kalau di Perlis mungkin surau kecil. Tapi kalau di luar pada Perlis, surau besar. Jadi tak tahu apakah maksud surau. Okey. Kalaulah kita buh nama surau sekalipun, tapi itu tanah wakaf dan orang memang salat 5 waktu, maka surau pun masuk dalam kategori masjid. Maka boleh tak kita buat tahiyatul masjid di surau, ataupun terpakai tak hukum hakam masjid di surau? Terpakai. Kerana surau hanya pada istilah sebutan, pada nama, tetapi fungsinya masjid. Jadi surau ni sebenarnya masjid lah. Cuma dia nak beza tang mana sikit. Okey. Surau dia nak beza dengan masjid di Perlis lah, atau di tempat-tempat lain pun kita boleh juga. Iaitu masjid didirikan Jumaat. Surau tak ada Jumaat. Dapat? Dia nak beza sikit tentu. Okey tuan-tuan, sekarang kita bagi laluan kepada azan. Sekejap lagi kita sambung sikit tentang hukum tahiyatul masjid. So musalla dia tak masuk dalam masjid. Surau kalau kita tengok pada fungsi dia masuk dalam masjid. Cuma surau yang saya ingat tak masuk dalam kategori masjid ni, surau yang diberikan kebenaran sementara. Umpamanya tuan-tuan pergi shopping komplek, pergi Aman Central ke, atau pergi mana-mana, dia ada surau kan. Jadi kita nak pergi semayang, atau kita nak pergi berehat, atau ada kita nak pergi duduk ke apa, adakah kita dituntut untuk buat tahiyatul masjid di surau shopping komplek, atau surau-surau kerajaan, atau surau-surau yang kita tahu memang ada salat, tetapi dia bukan diberikan hak mutlak. Maksudnya dia bagi pinjam, dia bagi guna sementara. Kadang-kadang dia buat tu di parking lot tu, dia kepung dia jadi surau. Maka dalam keadaan ini, itu tidak dianggap sebagai masjid atau surau yang berlaku padanya hukum masjid. Jadi tak payah boleh pergi duduk terus, ataupun orang haid boleh masuk, tak ada masalah. Yang tu dikira bukan masjid. Cuma dalam fiqh juga saya nak sebut, selain daripada masjid dengan musalla, surau kita tak bincang dah lah, pasal kita pakai hukum masjid. Kita juga nak kena ingat, ataupun sebagai tambahan maklumat, di dalam Islam, di dalam fiqh juga ada istilah dia panggil masjid jami'. Bukan masjid jami' Kampung Baru tu. Masjid jami' artinya masjid yang didirikan padanya Jumaat. Sebab para ulama dia kata, kalaulah dalam satu kampung tu masjid banyak, solat 5 waktu boleh buat macam surau, boleh buat solat 5 waktu. Tetapi apabila mari Jumaat, hanya masjid yang diberikan izin oleh pemerintah sahaja yang boleh dibuat Jumaat. Maka masjid yang dapat kebenaran buat Jumaat itu, dia ada nama masjid jami'. Masjid yang didirikan Jumaat padanya. Itu maksud jami' tu. Okey. Di Perlis, saya kongsi sikit kalau siapa-siapa tak tahu. Di Perlis, duli yang teramat mulia, Raja Pemerintah dan Raja Muda telah memberi kebenaran untuk surau-surau di sekolah-sekolah menengah di Perlis untuk mendirikan salat Jumaat. Tak perlu keluar.
Ini satu langkah yang sangat tepat. Maksudnya, contohnya, sekolah tu ada asrama, ada student. Sepatutnya mereka Jumaat kena keluar ramai-ramai mari ke masjid. Oleh kerana dalam keadaan COVID ni, untuk nak mengelakkan perhimpunan, nak mengelakkan terlalu ketat, dan masjid pun tak boleh tampung dengan SOP ni, nak jaga budak-budak dan orang ramai bercampur dan sebagainya, maka diizinkan pemerintah bagi kebenaran buat Jumaat di surau sekolah mereka. Mereka tak payah keluar. Ini satu tindakan yang berdasarkan maslahat lah, untuk nak jaga keselamatan dan keadaan. Maka mereka sembahyang tak payah keluar. Dan sebenarnya benda-benda ni berlaku di rata tempat. Kilang-kilang yang ramai, macam contoh di Selangor, banyak kilang-kilang besar. Mereka tapi syarat dia kena mohon pada pemerintah lah. Kilang Pro 2 di Rawang. Siapa yang mereka kena pergi masjid-masjid. Mereka tu ada beberapa ribu orang staff. Lebih pada 40. Boleh semayang dalam kilang. Boleh minta, kilang kami nak buat Jumaat. Diizinkan dalam kilang tu. Maka sebab tu Jumaat ni, dulu banjir, tak boleh mari masjid. Di pusat-pusat apa? Depo tahanan banjir tu, apa dia panggil? Pusat pemindahan tu, minta izin buat Jumaat di situ. Dia kata minta buat Jumaat apa? Khamis pun tak buat. Rabu pun tak ketahuan balai ekor. Sedih kan? Jadi bila kita pergi pusat-pusat, kita dalam keadaan musibah ni, tuan-tuan, sikitlah selingan. Apabila berlaku musibah, ujian, bala macam ni, kita sepatutnya dekatkan diri dengan Allah. Tingkatkan lagi ibadat. Kontrol kita daripada buat nafsu jahat dan juga benda-benda yang tak elok. Tapi sedihlah bila dalam keadaan banjir, dalam keadaan musibah macam ni, duduk di pusat pemindahan, aurat tak jaga, semayang tak jaga, seolah-olah kejadian itu tidak memberikan apa-apa kesedaran. Kan? Nampak? Lepas itu macam kita pergi hospital, bukanlah hospital Perlis, hospital mana-mana. Kadar orang yang menunaikan salat ni masih perlu ditambah lagi. Dia pun tak semayang atas alasan ada kencing beg kencing lah, wire lah. Kita kata ni dia hidup ni rumah, hospital, antara dua. Kita keluar hospital tu antara dua. Kita balik rumah atau tak balik dah rumah. Kita tak tahu. Kadang balik rumah ataupun kadang macam mana? Urus siap dah di hospital. Kalau ayat tu tak kalut. Kalau ayat macam mana balik depa urus siap mandi pun semua di hospital, sekejap lagi depa bawa balik. Jadi bila kita duduk di hospital tu persinggahan untuk kita nak pergi ke tempat adatnya. Tentulah kita tak kata of course mati dah, tapi adatnya. Sebab patut kita sakit itu mengingatkan kita, tazkirah yang paling berkesan adalah sakit. Tazkirah yang paling berkesan tu bila Allah bagi dah sakit, kita mau teringat. Pasal itu baju hospital pun baju apa? Baju pesakit hospital tu baju putih dia pun nak bagi kesedaran tu. Ni baju putih, lepas ni kain putih. Wallahu a'lam. Okey, so tuan-tuan, sekarang ni kita cerita tentang tahiyatul masjid. Bila tak tahu ada satu tempat dia buat dia buat semayang raya di musalla, di tanah lapang, di luar, bukan di masjid, di luar, bukan kawasan masjid. Jadi orang yang mai tu semayang, kita pun sangka baik semayang duha lah kan, takkan dia main tahiyatul masjid kan. Ini pun perlu kita jelas. Okey, kemudian tuan-tuan, bila kita masuk ke dalam masjid, berlaku keadaan yang sempit. Contoh selalu orang tanya sekarang bila kita masuk azan, nak semayang ke nak jawab azan ke macam mana? Okey, benda ni ulama dah jelaskan. Bila kita masuk, pertama tuan-tuan, first, nombor satu, buat semua. Azan jawab, tahiyatul masjid semayang,
apalah yang boleh kita buat semua. Tapi kalaulah kita masuk dalam keadaan sempit, maksudnya kalau kita masuk, kalau kita tak salat tahiyatul masjid, mungkin kita terlepas kuliah ke, khutbah ke, apa ke, maka kita boleh masuk, jawab azan tu kita boleh ketepikan. Kita boleh terus masuk, terus salat tahiyatul masjid. Tak ada masalah, tak ada larangan. Terbaik masuk jawab azan, boleh satu pahala sunat jawab azan. Habis jawab azan ada lagi masa gap sebelum iqamat, kita buat pula tahiyatul masjid. Okey. Lepas tu buat pula qabliyah kalau ada qabliyah macam subuh. Okey, lo ustaz mari dah ke masjid. Ni saja saya ulang untuk ingatkan. Mari ke masjid. Lepas tu tuan-tuan mungkin baru ambil wudu. Boleh buat pula sunat wudu. Tak ada masalah. Tapi bila kita main masjid, kita main tengok orang dah azan. Dan kita duk berasa sat lagi ni mungkin depa nak semayang dah subuh ke apa ke. Kita nak buat apa? Dalam keadaan yang seperti itu, kita masuk dengan niat qabliyah terus. Sebab tahiyatul masjid ni, kata ulama, apa-apa salat yang kita lakukan for the first time. Maksudnya bila kita masuk ke dalam masjid, apa-apa sahaja yang sembahyang kita buat, dia akan jadi tahiyatul masjid. Poin dia apa? Jangan duduk lagi tak tahiyatul masjid. Jangan duduk lagi tak sembahyang. Kalau dah sembahyang, sebab tu dia boleh gabung. Kalau kita sembahyang qabliyah itu juga dianggap tahiyatul masjid. Pasal Nabi kata apa? Bangun dan buat 2 rakaat. Umum buat 2 rakaat. Maksudnya kalau dia buat qabliyah, yang tu sudah dikira sebagai tahiyatul masjid. Makna lepas tu dia boleh duduk tak? Boleh. Tadi siapa yang main lewat, qabliyah pun tak dan, tahiyatul lagilah tak dan, terus masuk maghrib. Macam mana? Maghrib tu pun jadi tahiyatul masjid. Maksud lepas mayang maghrib tu dia boleh terus duduk. Nampak? Okey. Kemudian isu yang kedua sikit lagi, kita nak tambah sikit. Dia kata, ustaz lah ni bila kita masuk dalam waktu maghrib umpamanya, waktu tu waktu larangan salat. Boleh tak kita semayang? Boleh tak semayang waktu haram salat? Okey. Ringkasan jawapan. Ulama beza pendapat banyak, tapi saya nak bagi yang mudah tuan-tuan semua ingat dan nak amal terus. Salat sunat yang mutlak tak boleh. Salat sunat yang ada sebab boleh. Larangan salat pada waktu diharamkan salat seperti lepas subuh, lepas asar. Kan, lepas asar tak boleh semayang, betul tak? Tak ada semayang sunat, haram. Kita hanya tak boleh kalau semayang tak ada sebab. Orang tanya, boleh tak semayang jenazah lepas asar? Boleh. Pasal apa? Sembahyang bersebab. Orang tak semayang kalau tak ada kematian. Mayang apa ni? Mayang jenazah. Siapa mati? Tak mati lagi, duk lorak. Lepas tu, kami tengok macam tak ada harapan, mayang siap-siap. Saat ni terus simpan. Tak boleh. Ataupun masjid ni lama ada orang tak mati, sihat. Tu imam kata kita kena buat ni. Dia panggil apa? Latihan lah. Kan? Macam kebakaran kan, latihan kebakaran. Ni hampa semua mayang jenazah, nanti kita nak mayang jenazah. Siapa mati tak imam? Tak ada saja, peringat-peringat kot, lupa baca-bacaan tu. Tak boleh. Sebab dia bersebab. Jadi bila kita masuk dalam masjid, tak kira lah time apa pun, waktu apa pun, waktu haram ke, halal ke, makruh ke, waktu apa ke, masuk je masjid, boleh tahiyatul masjid. Setengah orang, dia mungkin pegang pandangan lain ataupun dia tak jelas lah. Dia memang, dia kata kalau masuk tak boleh duduk. Nak duduk, kena semayang. Nak semayang, waktu tak boleh semayang. Bagus. So kita nak buat apa? Nak masuk, nak duduk. Nak duduk, tak boleh duduk, lagi tak semayang. Nak semayang, tak boleh. Pasal waktu haram. So, hang mai sini. Okey. Apa cerita? Belanjawan, ada mereka nak sokong. Dengar kata nak lompat pula. Ni pun ada yang keluar dah. Yang
Apa tu? Ni pagi tadi pun dah habis dah selapis sembang. Mari ke masjid awal. Tutup kereta. Kalau tak ada apa. Kalau nak duduk dalam kereta pun baca Quran ke apa ke zikir. Masuk tak kira lah waktu apa-apa. Mayang 2 rakaat. Duduk niat i'tikaf zikir. Semayang kita semayang tahiyatul masjid, kita nak tunggu orang mayang maghrib pula. Malaikat duk doa, ampun ya Allah dia ni, ampun ya Allah dia ni, ampun dia ni ya Allah, ampun dia ni ya Allah. Nampak? Daripada kita duk bersembang di luar. Nampak? Dia kata, sebab tak masuk. Kami nak masuk tak duduk tak boleh. Awak tak boleh duduk. Tak boleh semayang. Sebab tak boleh semayang. Ni tengok time haram semayang. Haram semayang, halal bersembang. So ini satu kerugian. Kerana apa? Wal asr, masa, time. Okay, itu antara yang disebut oleh para ulama. Saya ingat itulah beberapa benda yang boleh kita sentuh berhubung dengan tahiyatul masjid berdasarkan teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Sulaid Al-Ghatafani pada hari Jumaat, pada hari Jumaat. Wallahu taala a'lam. Okey. Ada soalan? Tak boleh lah. Dia kira duduk lah. Dia kata tak apa, kita tak apa pasal kita VIP duduk atas kerusi tak. Dia kira bukan maksud duduk atas kerusi, duduk bawah. Okey, itu satu bagus juga, satu soalan. Dia saya nak sentuh sikit. Bab duduk atas kerusi ni, Nabi SAW bila dia ajak orang salat kurang upaya, OKU, dia kata apa? Hadis Imran bin Husain. Hadis Imran bin Husain Buasi. Dia kata apa? Imran kata, kuntu bawasir. Rasulullah, aku ni kena buasi. Macam mana aku nak semayang? Sakit buasi, tak boleh nak berdiri lah kot. Macam mana aku nak semayang? Tengok Nabi ajak apa? Untuk orang yang sakit, salli qa'ima. First, no choice. Kena berdiri kalau mampu. Siapa mampu pergi duduk, batal. Bahas panjang lah, tapi bukan masa dia lah. Saya nak cerita, lepas tu Nabi kata apa? Fa illam tastati' fa qa'ida. Kalau kau tak mampu berdiri, kau duduk. Okey. Tuan-tuan dengar perkataan Nabi tadi. Fa qa'ida, kau duduk. Fa illam tastati', kalau kau tak mampu duduk, fa ala jambin, kau mengiring atau melentang lah. Lepas tu ada lagi? Habislah. Adakah lagi kalau tak mampu baring, apa dia lagi? Kalau tak boleh berdiri, kita duduk. Tak boleh duduk, kita berbaring, mengiring. Tak boleh berbaring, mengiring, simpan. Kan? Okey. Saya nak ambil perkataan Nabi tu. Faqa'ida, duduk. Tengok, Nabi bila dia sebut perkataan tu, umum, duduk. Maksudnya apa? Siapa yang duduk atas lantai, dia nama apa? Duduk. Siapa yang duduk atas kerusi, nama apa? Duduk. Tiba-tiba kerusi pun dia tak duduk, habis kerusi. Meja tu ada. Atau meja kuliah. Dia tengok-tengok kerusi. Lah ni ramai orang semayang atas kerusi. Biasalah sakit lutut. Biasa sakit lutut. Tak ada masalah. Dia pun tarik meja tu. Dia duduk. Dia nama apa? Duduk je. So Nabi bagi satu statement general, umum. Faqa'ida. Kalau tak boleh berdiri, kau duduk. Duduk itu Nabi tak sebut qaid. Nabi tak ikat duduk atas apa. Nabi tak kata duduk atas lantai. Nabi tak kata duduk atas kerusi. Duduk atas apa. Nabi kata duduk. Selagi mana kita boleh duduk, duduk. Duduk pula sangat bagus. Memang ada sunnah kita duduk bersila, murabba' dia panggil. Duduk bersila. Tetapi duduk ni, dia pasal apa orang duduk? Tuan-tuan, pasal apa orang duduk? Pasal orang tak mampu. Jadi bila orang tak mampu, tuan-tuan, dalam Islam, Nabi kata apa? Pasal itu tak payahlah ajak orang ajak orang semayang duduk. Nampak, dengar macam payah daripada orang semayang berdiri. Semayang duduk ni semayang orang tak sihat. Orang sakit, orang tak uzur. Jadi kena bagi mudah.
Dengar kawan tu duduk pula, kena duduk macam ni, tak boleh macam tu. Oh, payah. Dia tuan-tuan, nak abang bagi. Dalam hadis, dalam Quran pun kata apa? Fattaqullaha mastata'tum. Satu orang mai dia kata, soalan, ustaz macam mana nak sembahyang duduk? Ustaz akan ajak macam ni. Dah dengar? Lagu mana boleh duduk? Saya ni operate paha. Paha ni tak boleh lipat. Paha ni kena berlunjuk. Paha ni tak. Duduk lagu tu. Macam mana ustaz? Duduklah lagu mana yang boleh mangkit balik. Jangan duduk tak boleh mangkit langsung. Faham tak? Jangan duduk-duduk tak boleh mangkit. Panggil, oh betul, oh tak boleh mangkit. Pasal apa? Pasal nak duduk. Pasal tu orang yang semayang ni, yang tak mampu buat lagu mana dia? Ada satu orang saya tengok kaki dia masuk besi. Dia bila dia duduk, dia kena suar kaki ni, berlunjuk kaki ni, tala pergi ke kiblat. Pasal ada besi. Dia kena, kita pun tengok susah. Dia kena kepok ke tu, dia kena suar ke tu. Hang suar pilah tungin langgang pun, janji atas kemampuan. Ada orang dia tak boleh duduk di bawah. Pinggang dia kena duduk atas kerusi. Kan? Okey, duduklah. Lagu mana pun. Dia kata kita duduk pun tak boleh selesa sangat. Segi selesa mengebat. Saya ingat orang yang duduk atas kerusi ni bukan nak selesa. Semua pasal tak mampu nak berdiri. Kan? Okey? Dan pahala orang semayang duduk samalah macam orang semayang berdiri. Sebab apa? Nabi kata siapa-siapa yang masa dia sihat, dia semayang berdiri, lepas tu dia tak mampu, dia sakit, dia terpaksa duduk. Pahalanya sama macam dia sihat. Sebab dia tak boleh berdiri tu bukan kerana dia tak mau berdiri, tapi kerana dihalang oleh sakit. Malaikat kata tulis pahala penuh sampai aku angkat balik kesakitan tu. Don't worry. Ni bukan kira kami bolehlah bayang, bolehlah sikit-sikit dah duduk. Tak sikit-sikit, pahala penuh. Yang setengah tu semayang duduk kerana semayang sunat. Jadi dia tak payah suah hati lah, tak payah duduk teriak, tak payah duduk tekanan perasaan kan. Dan pahala sama macam orang semayang berdiri. Tapi orang yang berdiri pula tak payah duduk syok-syok nak duduk. Alah, sakit sikit dia. Dia tak boleh ustaz, tak boleh. Tengok dalam tak boleh, duk pergi menyangkui tu. Puk. Weh, boleh pula. Yang ni boleh ustaz. Tak boleh, ni lapak kita. Ugama kalau duk ugama mudah. Ugama itu tabiatnya mudah, tapi bukan buat mudah atau ambil mudah. Dia panggil tatabbu' rukhas. Dia yang pergi buat mudah. Dia tahu ustaz kata agama ni mudah, jangan dia buat payah. Lepas tu abang macam mana? Aku hari ni aku mengantuk, asak dok aku. Tengok maghrib kalau aku larat aku mayang. Asak dok aku pasal aku letih tak larat. Nabi pun kata permudahkan, jangan perpayahkan. Gerak makin subuh abang, subuh. Aku mengantuk. Nabi kata agama tu mudah, Tuhan pun tak beban satu benda yang kita tak mampu. Tengoklah esok kalau aku tidur awal aku mangkitlah. Itu bukan mudah. Itu ambil mudah. Nampak? Okey, wallahu taala a'lam. Cuma saya tengok tadi tuan-tuan, dalam kita duk bincang, ada orang keluar pergi ambil wudu, tutup kereta, pergi kan macam-macam lah keluar. Ada dulu macam ni keluar tu masuk balik nak kena tahiyatul masjid. Kata para ulama, keluar yang dia panggil sedikit. Keluar sekejap macam pergi ambil wudu, pergi tandas, kita masuk balik tak perlu. Kerana dia macam ni lah. Dia kiyah kepada apa? Satu orang iktikaf, dia keluar, dia masuk tak batal iktikaf dia. Pasal masih dalam kawasan masjid. Tapi kalau dia balik rumah, dia keluar pergi jauh, dia kena buat tahiyatul masjid. Tapi kalau keluar sikit-sikit macam saya tengok saya sebut bila keluar kan. Masuk tak payah tahiyatul masjid. Wallahu taala a'lam. Saya ingat cukup dahulu setakat itu berkaitan dengan hadis kita. Insya-Allah kuliah akan datang kita sambung balik. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan taufik hidayah dan kekuatan kepada kita untuk ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.